Terima kasih Tuan Fungsi. Apa yang menjadi kebimbangan kita sekarang ialah apabila kerajaan sekarang ini ataupun kerajaan tidak sah sekarang ini itu mengisytiharkan the statement of emergency. State of emergency ini sebenarnya adalah sebuah pemerintahan darurat. Semasa pemerintahan Husni Mubarak dulu, dia sudah melaksanakan pemerintahan darurat ini selama 32 tahun sebenarnya. Beberapa kali telah diwar-warkan. Saya sebenarnya duduk di sana daripada 2007 sehinggalah revolusi itu, saya berada di sana. Saya bertugas di Cairo University. Jadi dia beberapa kali mengatakan bahawa pada tahun 2008 dia akan tarik balik kerajaan ni pemerintahan darurat. Kemudian dia batal. Dan dia kata dia akan laksanakan semula pada 2010 ketika dia melaksanakan pilihan raya. Kemudian dia tarik balik. Begitulah. Sebab apa? Kerajaan darurat atau pemerintahan darurat ini adalah untuk memelihara kepentingan mereka boleh bertindak sesuka hati. Dan mereka sebenarnya melanggar peruntukan perlembagaan yang ada di negara Mesir sendiri. Itulah secara brutal telah mereka lakukan perkara ini. Dan untuk maklumat juga, pernah beberapa ketika mereka membunuh hanya kerana syak. Arahan diberikan oleh Presiden, boleh menembak. Ketika itu kalau mungkin para media, tuan-tuan yang boleh ingat, peristiwa pembunuhan pelancong di Luxor. Ya, selepas pada itu Husni Mubarak, Presiden Mesir, mengeluarkan arahan, syak saja tembak. Sebab dia tidak mahu pelancong merasa terancam. Ya, ada nampak mereka cuba nak kidnap ataupun bunuh pelancong, terus ditembak penyerangnya itu. Menggunakan kaedah itulah. Jadi sekarang bila dia mengisytiharkan sekali lagi kerajaan darurat, keadaan amat tidak akan terkawal nanti. Maknanya selain daripada tentera mempunyai kuasa penuh, mereka akan boleh bertindak apa sahaja. Dan mereka akan melakukan tindakan ini. Ini sebenarnya tindakan mereka mengisytiharkan selama sebulan ini sebenarnya hasrat dia yang boleh kalau kita baca sedikit sebanyaknya adalah untuk menghapuskan penentangan ini. Jadi ini kita bimbang sekarang ini. Kita sangat bimbang. Dah berlaku bloodshed semalam dan sekarang mereka ada masa 1 bulan ya untuk melaksanakan perkara itu. Sedangkan dalam parlimen dia, dalam Constitution dia, perlembagaan dia, artikel 45, artikel 50 jelas mengatakan bahawa kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berkumpul memang diberi hak, dijamin dalam perlembagaan, tetapi dengan senang-senang mereka mencabut. Jadi ini yang kita kena minta pihak-pihak yang berkenaan highlightkan perkara ini, maklumkan kepada masyarakat perkara ini. Saya rasa masyarakat Malaysia ini disebabkan oleh kerana mereka berada jauh daripada sana, mereka mungkin tidak tahu. Tetapi kita kena ingat, rakyat Malaysia ni begitu prihatin sebenarnya tentang keadaan di Mesir, kerana pertamanya Mesir ini sebuah negara yang banyak berjasa kepada negara kita, pada dunia Islam khususnya, mengelahirkan ulama-ulama di Malaysia ini. Kalau tidak daripada Azhar, daripada mana lagi yang ada? Daripada tempat lain sikit. Jadi keprihatinan kita di situ, satu perkara jasa dia besar. Jadi kita tak hendak bumi Mesir itu dicemar oleh perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini. Keduanya, kita ada anak-anak kita di sana. Kebimbangan ibu bapa mungkin pada kali ini agak menurun atau berkurangan berbanding dengan yang pertama dulu. Kerana yang pertama kali, yang keduanya yang pertama dulu adalah memang keadaan begitu gawat kerana sistem keselamatan sudah lumpuh. Banduan keluar daripada penjara hampir 30,000 orang. Kali ini terkawal. Sebab itu sebenarnya kerajaan ini bukanlah kuasa kita, tetapi kerajaan memantau. Sebab itu saya rasa sehingga sekarang pelajar itu tak dipanggil balik kerana keadaan sebenarnya dalam keseluruhannya agak terkawal. Tetapi apa yang berlaku semalam saya rasa agak membimbangkan juga. Sebab apa? Percikan demonstrasi ataupun penentangan bukan hanya lagi tertumpu di Kahirah ataupun di Raba'ah sendiri, tetapi sudah mercik ke Alexandria, ke Fayum, ke Suez, ke tempat-tempat lain, di Suhaj ya, dah ada kematian. Jadi kita bimbang juga lah sebab anak-anak kita ramai di situ. Saya rasa itu setakat ini itu sajalah yang boleh kita jadikan. Tapi kebimbangan kita Tuan Fungsi adalah kepada
pengisytiharan kerajaan darurat itu sangat membimbangkan sebenarnya. Mereka akan bertindak secara total, kuasa penuh tentera dan tidak akan dibicarakan di mana-mana mahkamah awam. Ini masalahnya. Antaranya kita telah mewujudkan satu Facebook, iaitu Mesir Kini, yang bertujuan untuk mendapat maklumat dan menyebarkan kepada masyarakat. Ianya telah diwujudkan sebelum Ramadan lagi, peringkat awal, dan alhamdulillah daripada awal kita wujudkan sampai sekarang sudah melebihi 70,000, 80,000 yang like Facebook kita. Dan tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang berita sebenar, sebab permasalahan berlaku di Mesir ialah isu media selalu ketara. Apabila media-media yang bercakap benar ditutup, 7 media ditutup, media termasuk Al Jazeera, Mesir 25 dan sebagainya ditutup, dan dibuka hanyalah media-media yang pro kerajaan ataupun pro tentera. Oleh yang demikian, keluarlah berita-berita yang memang tidak adil dan tidak menyokong masyarakat. Jadi menyebabkan semua masyarakat di luar, dalam Mesir sendiri hinggalah di luar Mesir, mendapat maklumat yang tidak tepat tentang perhimpunan tersebut. Sehinggalah ada lagi yang mengatakan bahawa yang dilakukan itu adalah untuk mengekalkan demokrasi. Tetapi sebenarnya ia adalah satu rampasan kuasa untuk menukarkan minda masyarakat luar bahawa ia adalah satu rampasan kuasa pun memakan masa disebabkan oleh halangan kepada media-media tersebut. Jadi kita berhubung dengan media-media yang tepat yang kita yakini dan kita terus sebarkan melalui Mesir Kini supaya masyarakat mendapat aduan. Dan selain daripada itu, ada banyak website yang boleh dipercayai dan kita yakin alhamdulillah ada juga kita dapat direct daripada WhatsApp daripada orang yang berhimpun dalam tu di Medan Rabaah yang menceritakan secara live apa yang berlaku. Jadi setiap saat kita tidak ketinggalan dalam mendapat maklumat itu. Jadi di sini saya mengambil peluang untuk menceritakan kepada media sekalian supaya cubalah dapat daripada sumber-sumber yang tepat. Yang penting tepat sebab itu adalah hak rakyat, hak masyarakat untuk menceritakan yang sebenarnya. Jadi cubalah dapat yang sebenar. Jangan mengambil maklumat yang terlalu ke belakang ataupun bertentangan dengan apa yang berlaku. Contohnya semalam, tak sampai 2 jam serangan, dah sampai 100 orang yang meninggal. Pukul 8 malam, 8.30 tu dah 250 kalau kita dapat maklumat yang sudah dibunuh. Tapi berita masih lagi mengatakan 7, 8, 9. Itu bagi saya adalah satu ketinggalan dan sepatutnya kita mengambil maklumat-maklumat yang agak tepat. Jadi insya-Allah kita akan usahakan lagi untuk seterusnya untuk media ni. Dan kesempatan itu, pengerusi, saya ingin menambah sedikit tentang seriusnya pembunuhan ini. Dia bukanlah untuk memecahkan, walaupun alasan awalnya tentera serang sebab untuk memecahkan perhimpunan supaya mereka balik. Tapi modus operandi yang berlaku sehingga pada hari ini bukan nak pecahkan supaya orang balik. Kalau nak pecahkan untuk balik, sekadar mereka mengeluarkan gas, air dan sebagainya, cukup dah untuk orang keluar. Ataupun tembakan-tembakan amaran. Tetapi memang orang Mesir ni memang suka mereka bertahan. Tetapi tembakan tu daripada sniper daripada atas. Orang yang tak tahu siapa yang kena tembak. Tiba-tiba dia seorang mati. Ratusan mati kerana sniper. Dan juga apabila ada yang mati dan ditembak, mereka ni yang cedera dihantar ke hospital. Ada hospital berdekatan, ada hospital sementara yang dibuat. Mereka yang cedera ni juga dihalang daripada sampai ke hospital. Tujuan apa? Bukankah tujuan untuk mematikan? Kalau kita kata untuk memecahkan perhimpunan, orang dah tercedera, dah jatuh, biarkan mereka ataupun mereka mendapat rawatan, tetapi ditahan supaya mereka mati tujuannya. Ada juga yang terbakar dan hospital sendiri pun terus dibakar. Dan juga masjid yang dapat tempat perlindungan orang ramai pun juga dibakar. Ini adalah satu usaha memang nak membunuh orang, bukan untuk memecahkan perhimpunan. Ini satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan kita cukup kesal. Dan saya sendiri pun secara peribadi cukup kesal sebab Masjid Rabaah itulah tempat saya study 4 tahun semasa saya belajar di Azhar. Bangunan yang pertama yang nampak kat depan pun, bangunan 15 tu, itulah bangunan yang saya duduk selama 4 tahun. Dan saya rasa cukup hilang lah sebab itulah tempat saya study. Dan tempat itulah sekarang terbakar. Dan masjid itulah tempat masjid kami solat di situ yang berada di Rabaah pada masa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.